Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Sutu Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih lagi bersama Destinasi IKIM. Bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk petang ini Alhamdulillah bersama hari Jumaat. Salam Sayyidul Ayyam. Alaikum jami'al mustama'ina al-kiram. Jom sama-sama kita berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sentiasa mendoakan yang terbaik dan jangan lupa juga untuk kita bersedekah sebanyak yang mungkin, semampu yang mungkin, insya-Allah. Untuk petang ini, sabtu minggu, insya-Allah kita akan bersama rancangan Usrah Nurani. Dan bersama Usrah Nurani kita membawa kepada anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda usrah besar di luar sana, boleh juga kongsikan dan share link di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media untuk kita dapat manfaat bersama. Dan Alhamdulillah untuk setiap hari Jumaat, Masya Allah, Alhamdulillah, nakib kita yang kita bawa untuk rancangan Usrah Nurani yang kita tak perlu nak perkenalkan sebenarnya. Asyhar Menar Al-Alam, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah ada di konti pada waktu ini bersama Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Meluangkan masa, tahu sibuk macam mana pun datang juga. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Dan untuk petang ini bersama Usrah Nurani, mohon Ustaz untuk kita mukaddimah terlebih dahulu dan juga insya-Allah kita akan bertaaruf bersama ahli usrah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih yang saya hormati, saya kasihi DJ Mona. Macam biasalah dalam petang sentiasa memberi orang kata inspirasi, sesuai lah dengan kita punya apa tu motto kita kan. Ya, Alhamdulillah. Inspirasi Euforia Islami kan. Yes. Baik rakan usrah yang saya kasih sekalian, seperti biasa pembuka kalam kita adalah kalam Allah. Semoga kalam makhluk ini akan bercakap semuanya selari dengan kalam Allah itu. Marilah kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sebelumnya kita basmalah dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sebelumnya kita berta'awuz memohon agar Allah melindung apa saja yang terlintas di hati, apa saja bermain di fikiran, apa saja yang kita tuturkan, agar jauh daripada tipu daya syaitan yang sangat sulit untuk kita kenali. Kita mulakan dengan ta'awuz, kemudian basmalah, hamdalah dan selawat salam macam DJ Mona selalu sebut ya, petang Jumaat secara khusus, hari Jumaat secara khusus kita memperbanyakkan selawat salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad. Biarlah bertemu Sayyidul Ayyam dengan Sayyidul Mursalin, agar kita yang merupakan pengikut Nabi Muhammad ini akan dapat banyak faedah dan manfaat tatkala kita sama-sama basahkan bibir kita dengan berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rakan usrah yang saya hormati, walau di mana pun berada pada ketika ini, sebelum insya-Allah kita bertaaruf dengan alhamdulillah insan-insan yang mulia dan hebat yang datang sebagai tetamu kita pada petang ini, marilah terlebih dahulu kita sama-sama bermohon kepada Allah agar Allah berikan sentiasa keikhlasan dalam hati setiap daripada kita. Saya sering mengingatkan diri saya sebab kita pada hari Jumaat antara surah yang rapat adalah suratul Kahf, suratul Kahfi ya. Dan kita membacanya dan sampailah pada ayat yang terakhir. Bila sampai pada ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara itu, dan apabila kita membelek apa yang ada dalam tafsir Al-Quran, di sana sebelum turun ayat itu sebagai asbabun nuzul, ada sahabat yang bertanya
bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, aku ini melakukan ibadat untuk semata-mata mengharap redha Allah. Tetapi kemudian ada orang mengetahuinya dan aku rasa gembira bila orang mengetahuinya. Adakah perkara ini cukup untukku? Adakah dianya tidak jadi masalah untukku akan rasa itu? Nabi tidak menjawab sehingga Allah turunkan ayat yang kita bacakan sebentar tadi. Katakanlah, wahai Muhammad, aku ini manusia seperti kamu. Allah nak bagi tahu bahawa soal ke mana hala ibadah kita hanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Janganlah kamu mensyirikkan ibadah kamu dengan sesuatu apapun. Dan di sana kita faham bahawa ibadah pada Allah tidak boleh pada apapun melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru rakan usrah yang saya kasih sekalian, sebenarnya keikhlasan inilah kekuatan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah dengan penuh kerendahan kita berdoa pada Allah, jadikanlah hati-hati kami ini ya Allah mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan semata-mata kerana Engkau ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sedikit mukadimah macam biasalah kan, supaya rakan-rakan dapat betulkan tempat duduk, yang memandu dapat pastikan kita punya channel kita tu tak lari, dan yang akan berada di rumah masing-masing akan dapat rasai sesuatu yang selesa dalam perbincangan kita, kerana kita akan mula masuk berbincang. Tetapi biasalah rakan usrah, kita biasakan sesuatu yang sangat dianjur oleh Nabi untuk kita membentuk keluarga mesti bermula dengan ta'aruf, saling kenal mengenal. Dan saya dah sebutkan alangkah indah masjid-masjid yang ada seluruh ahli jamaahnya melazimi ta'aruf. Maka tak jadilah orang datang duduk 20 tahun hanya nampak muka tapi tak kenal, sebab tidak ada roh ta'aruf. Jadi baik, kita nak mulakan ta'aruf kali ini, dan alhamdulillah kita nak berkenalan dengan tetamu. Nanti DJ Mona mesti akan juga sebut macam dia kenalkan saya tadi, ya, asyhar minal alam, ya, asyhar nar minal alam kan. Jadi apa kata kita kenal ta'aruf dulu. Okey, dengan yang hadir, alhamdulillah, silakan. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Ya Rasulullah salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba macam Arab. Melayu terus. Masya Allah. Okey, perkenalkan diri ya. Saya Heliza Helmi, ataupun orang panggil Kak Ja. Dan bila ada saya, adalah kembar siang malam saya lah. Ya, tapi berbeza umur. Ya. Saya kena mention tu Ustaz, sebab ada orang kata kembar umur sekali tu. Tu rasa Gembira untuk saya, sedih untuk dia. saya pula Hazwani Helmi, ataupun kalau yang rapat tu selalu panggil Ika lah. Ika, dan kami The Helmis. Buat sekarang ni alhamdulillah kita ada buat lagu selawat Love, insyaAllah, yang akan keluar tak lama lagi music video dia. Dan dalam masa sama juga kita ada buat tubuhkan NGO kucing, baru sangat-sangat lagi. So Ustaz doa-doakan lah. InsyaAllah. Yalah, sebelum ni kita buat aktivis kemanusiaan, dan kita nak buat aktivis keamanan, aktivis tumbuh-tumbuhan, semualah di laut, di darat, semua insyaAllah. Kemakhlukan itu. Tapi saya rasa macam reunion kan, ya Allah. Ya, Rasa dan kami pakai baju sama dengan Ustaz. Al biru, Masya Allah. Dan istimewanya sebab apa? Sebab The Helmis ditemani oleh Mama Miss, ya? Ya, Mama. Biasanya Abah ikut, tapi dia solat Jumaat lama sikit. Mu'takifin kan, beri'tikaf. Jadi baik, alhamdulillah kita dah dengar lebih kurang, dan sebenarnya tak payah perkenal lah. Kedua-dua nama ni sangat orang boleh jumpa di mana-mana. Heliza, Ika, ya, ataupun yang dikenali dengan The Helmis tadi. Dan alhamdulillah, ya, kalau dulu kita sering dengar kedua mereka pergi sampai ke Syria, pergi ke luar negara, ya, mungkin dengar lentuman bom itu secara orang kata first hand, ya, dan melihat orang kata kesakitan itu first hand. Bukan kita cerita saya nampak orang, saya nampak sendiri. Contohnya kedua-dua anak muda ni alhamdulillah
sekarang tolong doakan juga, sebab mungkin setengah orang tak nampak ini penting lagi, tetapi mereka dah nampak penting. Salah satu makhluk yang rapat dengan kita, tetapi mungkin setengah daripada kita tidak menyantuninya, mungkin kerana tak ada kesedaran yang mendalam. Jadi tak apa, itu latar belakangnya lah ya, bukan nak cerita tu pada kali ini. Namun saya minta sangat, ada nama apakah dia punya NGO tu? Ada dia tetap menggunakan nama Abah lah juga. Help me, help meow. Okey, macam mana orang nak tahu? Help me, help meow. Ada Instagram, ada Instagram. TikTok, semua help me, help meow. Help me, help meow. Help meow. Okey, jadi rakan-rakan sekarang boleh apa ni? Boleh type, boleh cari, boleh teks, dan kemudian insya-Allah tengok perkembangan selalu. Dan saya yakin ya, saya teringat ketika pemerintahan Bani Uthmaniyah zaman dulu ya, di Jimona kan, khalifahnya berkata ketika dia memikul gandum ke mana, ke puncak-puncak bukit di mana burung migran akan singgah di situ, dan dia berkata, aku tak nak ditanya oleh Allah. Burung nanti di hari akhirat bertanya pada Allah, aku pergi ke satu bumi umat Islam tapi aku kebuluran di situ. Maka khalifah sendiri yang pikul. Sedangkan apalah sangat burung kot, bukan orang. Tetapi Masya Allah, bila Islam itu, bila keagungannya telah masuk sampai ke dalam jiwa seseorang, Masya Allah, setiap makhluk Allah itu pada mereka ada qimah, ada harga yang sangat berharga. Jadi kita doakanlah kepada perjuangan kedua ni, mungkin akan menggerakkan satu kesedaran, mungkin semangat ataupun lelah ataupun dengarnya ataupun bersimbahnya peluh khalifah tersebut akan dapat ada juga pada dua hamba Allah, khalifah Allah di atas muka bumi, dan dia kita akan sokong sama-sama insya-Allah apa saja benda baik. Sifat-sifat orang baik adalah, pertama sekali, dia mesti suka dengan kebaikan, dan dia suka orang lain membuat kebaikan. Dia suka kebaikan, itu sifat malaikat. Malaikat ketika kita buat kebaikan, kadang-kadang kita buat terpaksa kan, tetapi para malaikat lebih gembira berbanding kita ya. Dan kita harap kita juga ada sifat tersebut saat apa saja kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba Allah, maka kita letak dalam hati kita dan kita doa pada Allah agar kebaikan tersebut istiqamah dan memberikan kebaikan yang banyak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz. Dan juga saya sendiri pun nak ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi idhaat Ma'had Al-Islami Al-Marizaini Arab lah pula tapi DJ Mona dia apa ni, Ija Ika dah biasa pergi Syria, jadi kan, saya yang kena bagi tahu cakap bahasa Melayu. La takalamina bil Arabiyah yani. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan untuk waktu ini kita akan bawa tajuk untuk petang ini untuk memandu kita dalam usrah insya-Allah. Dan tajuk yang kita bawa untuk petang ini insya-Allah, remaja di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ada remaja-remaja kat sini, kita nak tahu dah juga remaja sebenarnya zaman Rasulullah tu bagaimana, apa yang berlaku. Sebab kalau tak ada remaja, tak ada pendidikan dari kecil, macam mana nak jadi hebat seperti sahabat dulu. Silakan Ustaz, remaja di sisi Rasulullah. Okey, Masya Allah ya. Rakan usrah yang dikasih sekalian, DJ Mona tengok orang muda dia buat tajuk dah ya. Jadi kita ada frame perbincangan ni insya-Allah ya. Jadi rakan usrah juga saya yakin sebab sama ada kita pernah menjadi remaja atau pemuda, ataupun sekarang kita seorang pemuda, atau mungkin anak kita di bawah kita adalah para remaja dan para pemuda. Artinya perbincangan kita pada kali ini adalah melibatkan semua orang ya. Tak ada orang yang kata, oh I tak remaja dah ataupun I tak muda dah, maka saya tak terlibat. Kita semua terlibat sebab kita mesti terlibat dengan kelompok ini, dan kelompok ini adalah satu kelompok yang banyak dalam masyarakat kita. Rakan usrah yang saya hormati dan saya kasih sekalian, bila kita nak bercakap tentang tajuk ini ya, sebab kita selalu terlepas pandang tentang tanggungjawab membentuk generasi baru, generasi muda kita. Sebab itu orang tua kadang-kadang tanpa malu bercakap perkataan yang benda tu dilihat oleh anak-anak muda, dan itu kita tak rasa pun bersalah tentang perkara tersebut, sedangkan kita sedang membentuk ya, ataupun pelakuan-pelakuan kita yang tak selari pun dengan kehendak agama kita, tetapi kita buat.
masalahnya bukan kita saja rosak, kita sedang merosakkan generasi di bawah sana. Dan sebab itulah cara terbaik kita, marilah kita tengok mereka mengambil semangat tanpa menuding, tanpa menuduh, tanpa menyalah sesiapa. Tetapi dalam usrah kita nak cari contoh teladan terbaik, dan kita tak jumpa contoh teladan paling baik melainkan Rasulullah, dan tidak ada yang terbaik melainkan sesiapa yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama ada kita nak cakap tentang asy-syabab haula Rasul ataupun siapa saja yang di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mungkin kita akan dengarlah secara santai petang ni, sebab dua ni tak boleh, bukannya boleh sangat ni, Ijaz dengan Ika ni dia dah biasa macam tadi kata reunion, sebab kita ni Masya Allah, saya kenal Ika ni daripada sekolah menengah dulu. Kan? Bila dah usrah, kadang-kadang datang pun usrah kita pun pakai baju uniform sekolah lagi. Masya Allah, lama sangat kan. Jadi rakan usrah yang saya kasih sekalian, sebab tu kita nak dengar pengalaman. Ini bukan nak mengajar sesiapa, kita berkongsi sesuatu. Dan apabila Allah sayang pada kita, Allah berikan sesuatu ilmu yang bermanfaat kepada kita. Sebab ilmu bukan milik makhluk, ilmu adalah milik Allah. Sebab tu kita tasbih Allah terlebih dahulu pada setiap kali kita bicara ilmu. Subhanaka la ilma lana. Dia adalah penyucian hati kita bahawa tidak ada ilmu bagi kami ini ya Allah illa ma'allamtana. Ketika seluruh langit bergoncang dengan kalimah para malaikat, saya tengok apa yang ditulis oleh Imam Suyuti dalam Ad-Durrul Manthur. Tatkala malaikat meratibkan dalam seluruh galaksi kita, mereka bertasbih subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Ketika mereka tidak mampu nak menjawab yang dijawab oleh Nabi Allah Adam AS tentang nama-nama yang ada di alam kecil ini, di bumi ini, apa yang kita faham, kalimat itu Allah minta kita sebut supaya kita tahu bahawa ilmu bukan milik kita, ilmu adalah milik Allah. Tidak ada orang alim di atas muka bumi ini hakikatnya. Kalau dia tahu 1 bilion, dia jahil mungkin 10 trilion. Maka tidak ada orang yang alim dan tidak ada orang yang jahil pada hakikatnya. Yang ada adalah orang yang terus nak belajar. Dan hari ini kita nak belajar sama-sama rakan usrah yang dikasih sekalian. Dan satu yang ironi ialah kita di akhir zaman, dan antara yang Nabi ijazahkan kepada kita untuk menyelamatkan iman adalah belajar daripada suratul Kahfi. Dan ketika kita membaca suratul Kahfi, kita akan setiap satu daripada kisah kisah suratul Kahfi adalah mewakili fitnah-fitnah yang manusia bakal tempuh di akhir zaman. Ya, kita baca tentang ashabul kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba, itu adalah fitnah akidah. Dan kemudian kisah sahibul jannatain adalah fitnah glamorous dan kekayaan. Kemudian kita membaca kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, itu adalah fitnah knowledge, fitnah ilmu. Dan kemudian Allah cerita tentang Zulkarnain, fitnah kuasa yang ada di tangan manusia. Dan daripada 4 fitnah inilah kata ulama bercabangnya segala fitnah-fitnah yang berlaku di akhir zaman. Menarik perbincangan kita yang kita nak dengar daripada Heliza dan Ija dan Ika. Dia orang ni memang kalau nanti dia nasyid dulu. Itu dah bagi tahu awal pada rakan usrah supaya okey, inilah kita punya usrah pada petang ni. Usrah Nurani musical. Lebih kurang macam jadi rakan usrah yang dikasih sekalian, cuba bayang pada benda terpenting. Apa benda terpenting? Akidah. Dan akidah Allah suruh belajar daripada Ashabul Kahfi. Siapa Ashabul Kahfi? Ya, siapa dia Ashabul Kahfi? Kita selalu menterjemah dengan cara yang sederhana, kita kata pemuda-pemuda, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa Ashabul Kahfi adalah fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah fityatun, ya, kalau tengok dalam tafsir adalah had umur daripada balighnya seorang lelaki tetapi belum tumbuh misai dan janggut dia. Maknanya dia tak sampai lagi pemuda pun, dia masih pada remaja. Ini yang saya kata ironinya adalah kita disuruh belajar tentang benda terpenting, yakni akidah, tetapi pada remaja yang mempertahankan iman supaya kita tidak beralasan. Sebab kalaulah kita kata belajarlah akidah daripada Nabi Ibrahim, ya, tentulah kita kata dia Nabi kot, ya, dia bukan Khalilullah, maka kita ada alasan pelbagai. Tetapi sekarang Allah suruh
belajar bagaimana fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda ini tempat kita belajar, maknanya para pemuda menjadi merupakan guru-guru akidah kita dalam kita mempertahankan iman di akhir zaman. Dan inilah yang insya-Allah kita nak kongsi secara santai, mungkin pengalaman, dan kita pastinya sebab kita masih lagi basah dengan selawat yang banyak pada Nabi di Rabiul Awal, tak kira Rabiul Thani, adalah tidak lain dan tidak bukan kita harap beberapa objektif kita yang lain adalah menambah perasaan cinta kasih kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya nak terus kepada perbincangan ya. Kita dah nampak tadi, rupanya kenapa Nabi itu di sekitarnya adalah remaja, anak-anak muda, para pemuda sebagai contoh. Sebab kalau kita tengok dalam kitab, Nabi pun menjadi Rasul ketika umur 40 tahun. Dan yang pertama memeluk Islam adalah umur 38 tahun. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, setelah Sayyidina Khadijah kita katakan. Maknanya akbarus sahabah, yang paling tua sahabat adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pun umur 38 tahun. Maknanya telah buat satu keputusan penting. Maknanya kita kadang-kadang bila baca kisah itu, kita rasa macam orang tua dah Sayyidina Abu Bakar ni. Macam orang tua dah, kan, dah matang sangat dah. 38 tahun. Ya, umur yang tak sampai lagi umur, maknanya masih dalam syabab lagi, pemuda lagi nak kiranya. Tetapi mereka lah sebenarnya yang menjadi tonggak pada agama. Maknanya cuba bayang Sayyidina Umar yang lebih muda, cuba bayang para sahabat-sahabat yang bukan sekadar para pemuda tetapi yang telah Islam pada umur belas tahun, yang Islam pada umur tak sampai belas tahun pun ada. Dan inilah sebenarnya yang menjadi pedoman kita dalam kita nak membina diri di akhir zaman ini, ya. Baik, perbincangan terbuka, ya, Heliza sendiri, Ijaz sendiri dan Ika sendiri boleh saja masuk dalam perbincangan ini, tetapi nak bawa semangat bagaimana tentang anak muda kita. Saya silakan. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ya Allah, kumpulkan kami dengan kekasihmu ini, beri syafaatnya nanti di saat kau panggil kami. Tajuk lagu ni adalah Ya Rasulullah, aku yakin banyak lagi baik-baik perkataan yang betapa Nabi Muhammad SAW sangat sayangkan kita. Hatta setelah baginda wafat sekalipun, ada satu hadis, betulkan saya Ustaz, di mana hadis menunjukkan bahawa umat Nabi Muhammad lah yang akan masuk syurga dahulu berbanding dengan umat yang lain. Sesungguhnya syurga diharamkan ke atas para nabi semuanya sehingga aku memasukinya. Begitu juga diharapkan ke atas umat-umat terdahulu syurga sehingga umat aku masuk terlebih dahulu. Kita ni Masya Allah sangat beruntung, walaupun kita adalah umat yang terakhir, tapi kita adalah umat yang awal sekali masuk ke syurga. Betapa kasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan sebab itu kita anjurkan permulaan tadi kita buka dengan selawat, sebab kita nak, kalau kita suka seseorang, kita akan sentiasa sebut nama dia. Betul. So begitu juga dengan Rasulullah SAW. Kalau betul-betul kita sayang Nabi, kita sepatutnya lebih banyak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah pula dengan macam orang kata, kalau bercinta tu mesti kita nak kenal sifat dia, apa kesukaan dia. Jadi hari ini saya juga nak anjurkan, mungkin ada mak ayah yang main di media sosial ni untuk sharekan link ni supaya ramai dapat bersama-sama dengan usrah ni. Sebab apa, bila sebut pasal usrah Nurani ni, teringat betul Ustaz, teringat zaman remaja dulu sampai ke satu tahap ni. Sekarang ni dia jadi satu cabaran untuk anak muda. Apa tahu, dia ada terlalu banyak
pilihan yang melalaikan, bukannya pilihan yang menghidupkan jiwa. Jadi kita perlu sahut balik, cari balik anak-anak muda ni untuk kita sama-sama bercinta dengan Nabi. Jadi tajuk kita pun pasal, ya Allah tak tahu nak cerita macam mana sebab rasa segan, sebab kalau nak ikutkan zaman kita dengan zaman Rasulullah jauhlah berbeza. Cabaran pun ya Allah, Allah je tahu kan. Tapi antara kisah yang saya nak kongsikan mudah-mudahan menjadi pedoman untuk kita adalah bagaimana pengalaman kami di Palestin. Masya Allah, ada seorang wanita yang sangat luar biasa. Dia pada tahun 2018 tu seumur dengan Ika, umur 21 tahun. Tapi dia punya amalan, dia punya semangat tu dah macam umur orang yang dah 30-an, 40-an. Sebab apa? Waktu tu kami pergi ke rumah Razan An-Najjar nama dia. Razan An-Najjar, kita pun berjumpa dengan mak dia, dengan kakak dia sekali. So mak dia cerita daripada kecil ni dia memang jenis suka tolong orang lain. Sampai satu tahap bila dia di usia remaja, dia sanggup jual telefon bimbit dia, dia sanggup jual cincin tunang dia. So waktu tu dia nak tunang. Untuk apa? Untuk nak beli ubat-ubatan kepada orang yang sakit. Masya Allah, kalau kita remaja sekarang mungkin berpusu-pusu kumpul duit nak beli handphone yang mahal kan. Benar, keluaran terbaru. Oh, mahal. Untuk apa? Mungkin untuk nak share kat kawan-kawan. Sebab sekarang ni Ustaz, competition untuk anak muda ni bukan sahaja dari segi sudut grade pelajaran tau. Tapi diorang nak tunjuk, okay, siapa lagi cepat kaya, siapa lagi pakai baju branded yang mahal. Itu competition sekarang. Bukannya dari segi sudut orang zaman dulu, zaman Rasulullah, siapa yang hafaz Quran, itulah yang jadi hebat kan. Masya Allah. Jadi berbalik pada cerita Razan An-Najjar ni, dia sanggup jual harta dia tu untuk nak bagi kemudahan kepada orang lain. Diringkaskan cerita, pada bulan 21 Ramadan tak silap, waktu tu dia tengah nak tolong. Sebab dia ni sebenarnya aktivis macam jadi nurse lah. Nurse. Jadi waktu tu rupanya rejim Zionis ni dah lama target dia. Cubaan pertama nak tembak tak lepas-lepas juga. Nak jadikan cerita pada bulan Ramadan, pada 21 Ramadan tak silap, Razan An-Najjar ni telah pun ditembak dengan peluru butterfly, which is peluru butterfly ni kalau kena dekat badan kita dia akan explode, akan hancur segala organ-organ dalaman, mengakibatkan orang tu memang chances nak hidup tu sangat-sangat tipis lah. Jadi disebabkan kematian Razan An-Najjar, pemergian Razan An-Najjar ni telah menghidupkan jiwa remaja, sampaikan mak dia sendiri pun berjanji pada diri dia, aku nak jadi seperti anak aku untuk nak bantu orang-orang yang susah. Masya Allah. Betul. Bila cakap pasal orang Palestin ni, teringat jugalah Ija first time pergi ke Palestin pada tahun 2012. Rasa memang betul ke ni Palestin. Sebab kita sebenarnya keadaan yang huru-hara kan, macam-macam kita serabut sini sana, tapi kita pergi ke tempat yang seperti itu, yang bergolak. Tetapi Allah bagi satu ketenangan. Maknanya bumi itu adalah bumi yang berkah. Orang dalam Palestin, mudah-mudahan orang-orang yang memang Masya Allah kita boleh contohi. Jadi satu hari Ija berjumpa dengan beberapa orang kanak-kanak kecil. Macam berkata, kesian kamu diuji seperti ini. Kamu tak ada ibu, kamu tidak ada ayah. Seluruh ahli keluarga kamu dah hancur. Rumah kamu dah musnah. Kesian kamu diuji seperti ini. Lalu kanak-kanak ni berkata, tolong jangan kasihankan kami. Tolong jangan kasihankan kami. Allah uji kami seperti ini supaya kami beringat hari akhirat itu adalah benar. Yang perlu dikasihankan adalah remaja di luar sana yang disogokkan dengan segala macam nikmat kemewahan sampai terlupa untuk persiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah SWT. Tidakkah kamu ingat dalam surah Al-Mulk ayat kedua Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji siapa hamba yang paling baik amalan. Jadi mereka di Palestin itu sudah standby memakan lantak syahid kerana tidak sabarnya mereka untuk berjumpa dengan kekasih abadan abada, iaitu Allah SWT, dan juga kekasih Allah, iaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nak jadi remaja yang persiapkan diri kita sebab kita tahu yang akan kekal nanti adalah di akhirat kelak. Allah alam. Baik. Ya, mungkin kita boleh dengar lagi daripada Ija dan Ika kan. Kalau sahabat Nabi, kalau kita tengok ya, saya tengok dalam catatan yang ditulis oleh para ulama, para sahabat itu mereka datang kepada Islam ketika umur belasan tahun. Zubair Al-Awwam sebagai contoh datang kepada Nabi, golongan as-sabiqun al-awwalun, maknanya bukan ikut trending, ya, bukan orang masuk Islam ya. Maksudnya as-sabiqun al-awwalun adalah golongan yang saat mereka masuk Islam, masya-Allah, ya, ujian yang ditempuh oleh
mereka sangat besar. Tapi baru umur 16 tahun, ya, pada umur 16 tahun datang membuat satu keputusan penting ketika orang-orang tua mereka berpegang kepada apa yang ditinggalkan oleh orang-orang tua yang terdahulu daripada mereka. Umur 16 tahun, ya. Kemudian kalau kita tengok kisah Asma binti Abi Bakar, ya, kita tahu tentang kisah Asma binti Abi Bakar, dengan Nabi memuji dengan gelaran Zatun Nitaqain, ya, betapa dialah yang menghidupkan, orang kata the angsang hero-nya ketika berlakunya hijrah. Dialah yang membawa bekal makan pada Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Dan dia bersyahadah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ketika umur baru 14 tahun, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas yang kita dengar bagaimana begitu hebat Nabi SAW, dia datang kepada Nabi baru berumur 17 tahun, ya. Apatah lagi Ibnu Abbas, kita tahu bahawa ketika Nabi wafat pun baru umur dia 13 tahun. Dan begitu banyak, sehingga kita tahu bahawa Masya Allah di sekitar Nabi ini adalah anak-anak muda. Baik, mungkin Ika sendiri, dalam pengalaman berhadapan dengan anak-anak muda, mungkin apa yang menyebabkan sahabat Nabi, mereka juga remaja, ya, mereka juga jiwanya jiwa remaja, tetapi kenapa membuat satu keputusan yang mungkin tak sama dengan suasana kita pada hari ini, yang mungkin macam tadilah Ika kata, kalau macam tadi siapa si Razak Najar, dia fikir harta yang ada, apa yang ada, melihat pada orang lain, infak, cari mana sumber untuk berikan, dan dia tak pernah takut pada sesiapa pun, dia bebasnya. Apa agaknya yang mungkin atas pengalaman, pengamatan daripada Ija dan Ika sendiri, sebab banyak pastinya buat program dengan student, pelajar, ya, dan mungkin bercakap mendengar masalah daripada mak ayah tentang anak-anak. Mungkin apa yang boleh kita kongsi supaya pada petang ini kita pertama sekali kita tahu para sahabat yang remaja di sekeliling Nabi, mereka lah merupakan pedoman kita. InsyaAllah. Apa yang Ustaz tanyakan ini membuatkan Ija terkenang ketika di bumi Palestin lagi sekali, di mana Ija rasa antara tonggak yang ada pada zaman dahulu, mereka ni bermula dengan begin with end in mind. Maksudnya mereka ini ada satu pemikiran akhirat. Mereka tahu tujuan hidup mereka apa. Jadi bila mereka tahu tujuan dia adalah untuk masuk ke syurga, untuk berjumpa dengan Allah dan juga bersama-sama dengan Rasulullah SAW, para sahabat, para siddiqin, para syuhada. Jadi bila kita patah balik, bila kita bermula dengan nak masuk syurga, bila kita patah balik ke belakang, bagaimana kaedah nak masuk ke syurga? Oh, berkelakuan akhlak baik, beradab, berilmu, beramal ibadah, keredaan kerana Allah dan semata-mata kerana Allah dan sebagainya. Itu yang mereka sedang tuju ketika Ija berada di bumi Palestin, di mana ada beberapa orang kanak-kanak kecil tengah bermain bola, tapi lupa dah nama dia, katakanlah ABC lah. Ija tengok daripada jauh, A nak tendang bola kepada B ni, tapi diorang ni kena macam jawab apa yang A kata. So apa yang mereka lakukan ketika tendang bola tu? A kata kepada B, Ar-Rahman. Okay, so B nak pas kepada C ni macam mana? Kena sambung, Allaman Quran. So nasib baik Ija bukan C tu. Kata Ija akan sadaqallahul azim tu. Dari situ kita pun rasa, ya Allah, aku pun tak tahu dah dari surah Al-Qurannya bagaimana. Dan di sana pula mereka kanak-kanak remaja dekat sana, dia kata, aku pergi sekolah bukan semata-mata nak dapat sijil A. Aku pergi sekolah bukan semata-mata nak dapat nombor 1. Aku tahu itu adalah satu perkara yang sangat penting, tetapi aku pergi ke sekolah kerana aku nak menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang memberi manfaat kepada orang lain. Mana mungkin aku boleh memberi manfaat kepada orang lain kalau aku tidak mempunyai ilmu? Kita ni kalau nak buka handphone pun kena ada ilmu macam mana nak on dan sebagainya kan. So ilmu tu sangat penting. Dan kata-kata ulama, dia menyebut man arada dunya fa'alaihi bil ilm, man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm, man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Kalau kita nak dunia, kita kena ada ilmu. Kita nak akhirat, kena ada ilmu. Nak ke dunia, kita pun kena ada ilmu. Jadi itu mungkinlah sebenarnya, mungkin kita sekarang ni tengah zaman yang Masya Allah terlalu banyak benda yang boleh melara dan melalaikan kita. Kita pun scroll dah 4-5 jam dah. Tapi bila baca Quran baru satu muka surat, Allah rasa lamanya, Masya Allah. Itu bahaya terhadap keimanan kita. Tambah pula macam kalau kita tengok teknologi ni kan globalisasi. Maknanya sebagai contoh, bahasa Melayu, tiba-tiba Mak Saleh pun boleh belajar bahasa Melayu melalui globalisasi tu sendiri kan. Dia ada macam pepatah Arab katalah, pisau
orang yang punya dua mata. Ada boleh bagi kebaikan, ada boleh bagi keburukan juga. So macam apa yang kau nampak lah untuk generasi zaman sekarang kan. Kalau kita orang pergi program dekat universiti, kebanyakan sekarang, dulu zaman Ika semua berpusu-pusu nak masuk universiti sebab mereka tahu itu adalah ladang ilmu dan sumber ilmu tu yang akan meneruskan kehidupan kita lah untuk bekerja dan sebagainya. Tapi sekarang ni kalau tanya sampai diorang kena kata, cakap kat kami, tolonglah paksa anak-anak muda masuk universiti sebab diorang dah tak minat dah. Sekarang ni diorang lebih fokus kepada jadi influencer. Sebab diorang merasakan dengan cara populariti ni buatkan mudah dapat duit yang besar contohnya kan. Tapi mereka tak tahu sebenarnya itu semua akan dipersoalkan. Bagaimana kita sebarkan dekat media sosial, follower-follower kita ni semua tu akan ditanggungjawabkan balik pada kita kan. Jadi dalam masa sama juga mungkinlah saya rasa disebabkan terlalu terpengaruh dengan dunia-dunia western luar negara. Sebab macam baru-baru ni ada kisah reality, seorang sahabat Ika ni dia ada anak umur baru belasan tahun, tapi subhanallah dia sangat tak sangka sebab anak ni dia tengok macam baik, duduk kat rumah, tak ada buat apa sangat, tapi rupa-rupanya anak dia viral disebabkan gambar dia telah pun tersebar. Dia video call bersama seorang lelaki. Anak dia ni pun lelaki juga, tapi video call dengan lelaki dalam keadaan minta izin tidak berpakaian. Jadi kawan Ika masa tu sangat-sangat terkejut. Dia tak sangka yang anak dia boleh melakukan perbuatan itu, dan dia tanyalah, kenapa kau buat macam ni? Dia kata disebabkan lelaki ni dia kata macam pancing kata nak bagi handphone, semuanya benda-benda materialistik. Akhirnya anak kepada kawan Ika dia pun terpengaruh. So rasanya mungkin kita kena sama-sama tarik balik anak-anak muda kita yang tujuan hidup kita bukan nak materialistik, bukannya kekayaan itu adalah jadi punca kejayaan. Sebenarnya dia berbalik kepada yang macam mana zaman Rasulullah dulu kan. Agama sebenarnya yang akan menyelamatkan kita sebenarnya. Baik, merakan usrah kan, sebab itulah kalau Ijaz sebut tadi, maknanya pemikiran ukhrawi, pemikiran akhirat itu yang kita katakan begin with the end in mind, yang disebut oleh Covey dalam 7 Habits dia kan. Maknanya itu yang sepatutnya didengar oleh para pemimpin kita, didengar oleh para ulama asatizah kita, oleh guru-guru kita untuk pensyarah-pensyarah kita ya. Bila orang barat sebut, kita kata ya patut kita fikir. Tetapi bila kita katakan bahawa the end itu adalah akhirat kita, mungkin kita rasa nampak macam so religious kan. Sedangkan itulah yang menjadikan remaja tu berbeza kan. Sebab kita masih dan kita mungkin kita bercakap hari ini, tetapi yang akan menjadikan agendanya adalah pensyarah-pensyarah dalam bicara dia, guru-guru dalam pengajaran dia, ibu ayah dalam motivasi yang didorong setiap hari pada anak, dan pemimpin-pemimpin kena nampak apa agenda akhirat. Kalau tidak, kita akan rosakkan anak kita. Sebab bila tidak kita isi akhirat dalam pemikiran, dalam jiwa manusia akan kosong. Dan akhir apa yang disebut oleh Ikra tadi, maknanya kesementaraan dunia itulah yang menjadi rebutan. Sebab dunia ini pun namanya kenapa dunia itu maknanya sesuatu yang dekat dengan kita. Akhirat itu sesuatu yang jauh daripada kita. Dan patutlah ulama kata, bila kita faham hakikat akhirat dan kita akan faham hakikat dunia. Contoh tadi kan, kita nampak memanglah influencer bagus, follower million, tetapi cuba tengok dan kaji 2 tahun 3 tahun sudah influencer yang begitu million, hari ini punya pengikut dah tak ada dah kan. Maknanya kalau itulah pegangan untuk kita rasa kepuasan, cuba bayang ketika influencer yang satu masa dulu mungkin 1 juta 2 juta, pada hari ini mungkin balik 5 orang 6 orang saja yang tengok dia, sebab tak ada benda baru yang dia boleh datang. Maknanya memberikan ruang kekecewaan yang sangat dalam pada orang. Kita nampak benda itu dengan jelas, tetapi benda tu sebab dunia tu dia datang makin orang baru. Sedangkan sebenarnya patternnya tak berubah, tetapi orangnya dah berubah, dan orang yang dah tertinggal. Dan kalau itulah yang macam Ika dan Ijaz sebutkan tadi, kalaulah tanpa ilmu yang menjadi pedoman kemasyhuran sementara. Sebab itulah patut kita tengok dalam surah Kahfi tadi saya katakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sahibul jannatain adalah tentang followers sebenarnya kegilaan terhadap followers yang Allah dah sebutkan aktsaru minka mala wa walada, Allah kata dan waladan itu bukan sekadar
sekadar anak-anak, tetapi ialah orang-orang di bawah kita yang menjadi kegilaan manusia dalam memburu dunia ini. Jadi sebab tu masya-Allah kita dah dapat beberapa perkara kita cetuskan ataupun kita jentik dalam pemikiran kesedaran kita. Namun rakan usrah yang saya kasih sekalian, kita kena break sekejap. Namun jangan ke mana-mana sebab Heriza dan Ija Ija dan Ika dia masih ada lagi dia punya perkongsian di samping insya-Allah nasyid-nasyid yang nak share pun banyak lagi ni. Okey. Baik Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz dan para pendengar. Untuk waktu ini kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Berlangsung 10 Oktober ini di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu dari jam 8 pagi hingga 4.30 petang. IKIM dengan kerjasama Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Sekretariat SOM Mabims Malaysia menganjurkan Seminar Keharmonian Serantau memperkukuh ketamadunan ummah dalam menghadapi cabaran global yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Anda juga dijemput untuk beramai-ramai memeriahkan Majlis Ilmu Forum Bicara Ad-Din yang akan berlangsung di Masjid Bandaraya Likas pada 10 Oktober 2023 pukul 6.15 petang. Untuk maklumat lanjut, sila ke Facebook Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Inspirasi, euforia, Islam, semuanya di IKIM. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha
Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Usrah Nurani. Untuk usrah besar di luar sana, tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda ada perkongsian, boleh juga hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Ada ramai pada waktu ini Ustaz tuliskan learning point dan kata merdunya suaranya. Masya Allah, lama tak dengar kan. Masya Allah. Alhamdulillah. Masih lagi bersama Fadil Ustaz Datuk Ramli Muhammad Razali, nakib kita, dan juga bersama Puan Nurhaliza binti Helmi dan Cik Nur Hazwani Afika binti Helmi, aktivis sebagai kemanusiaan dan selebriti dakwah untuk petang ini. Kita bincangkan tentang remaja di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah rakan usrah bertemu lagi sekali, dan biasanya blok kedua ni Ika tak panjang sangat dah. Oh ya ke? Jadi begitulah usrah kita dan tadi kita dah berbincang alangkah indah kalau kita sedar bahawa untuk solve problem dunia ini, yang boleh selesaikan masalah dunia bukan dunia tetapi akhiratnya. Ya, kalaulah Einstein sendiri menyebutkan bahawa pemikiran yang mencetuskan masalah, kamu tidak boleh harap untuk menyelesaikan masalah itu, kerana sepatutnya dia tidak mencetuskan buat kali yang pertama. Maknanya dia percaya bahawa pemikiran yang mencetuskan masalah tak akan boleh selesaikan masalah, sebab pemikiran itu juga yang create masalah itu. Betul. Kan? Jadi dia perlu pada pemikiran lain. Jadi begitulah kalau kita nak selesai masalah dunia yang hari ini dideritai oleh manusia, sebab apabila orang selalu menyebut kalimah healing, ya, itu adalah sebenarnya luahan kesakitan umat sebenarnya. Ya, orang tak akan cakap healing kalau jiwanya dalam keadaan puas, tenang dan seronok. Jadi dunia ini untuk selesaikan masalahnya tak boleh dengan dunia juga. Ya, dan dia diselesaikan dengan satu benda yang lebih besar, namanya akhirat. Ya, dan rakan usrah yang saya kasih sekalian, macam saya katakan tadilah, ya, bila sebut remaja adalah umur yang paling bawah lah, kita katakan pada usia mula nak membina kematangan. Itu pun telah disebut oleh Nabi, ya, diangkat oleh Allah dalam Al-Quran, fityatun, ya, fityatun, kalimah fityah. Allah tak kata pun kalimah syabun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, tetapi Allah kata fityatun amanu. Dan kita katakan bahawa fityatun itu adalah umur paling awal untuk membentuk, sebab mereka dalam teenager, ya, anak-anak umur remaja. Dan tadi perbincangan kita menyebut, dan kita doalah pada Allah, ya, kita selalu menyebut tetapi kadang-kadang tak jatuh ke dalam hati kita dan tak ada sedar pun. Akhirnya kita masih lagi nak menyelesaikan dunia dengan dunia, nak menyelesaikan dunia dengan dunia. Kamu nak hidup senang, kena cari duit dunia juga. Kamu nak senang, kamu kena glamour dunia juga. Yang akhirnya boleh menyelesaikan hanyalah akhirat. Dan kita nak ajak kita semua pada hari ini, sebab yang mendengar ini bukan semuanya remaja, tetapi dah melalui zaman itu. Dan remaja itu, kata Imamul Ghazali, dibentuk oleh persekitarannya. Ya, ibunya adalah persekitarannya, ayahnya adalah persekitarannya, guru-gurunya adalah persekitarannya, rakan-rakan adalah persekitarannya. Dan yang lebih penting adalah orang-orang dewasa dan matang adalah persekitarannya. Marilah dengan berkat kita bersurah pada petang ini, wahai orang-orang dewasa, ketika anda ditonton. Kadang-kadang kita malu dengan masyarakat barat sekalipun, apabila orang dewasa nak bercakap sesuatu benda yang pada mereka tidak beretika, mereka akan tutup telinga anak mereka. Mereka akan pastikan pandangan anak mereka bukan terpandang kepada mereka. Maknanya pada masyarakat barat sendiri, mereka ada nilai. Cuba bayang kita orang Islam yang bercakap, yang kita tahu anak muda tengok kita, yang kita tahu anak muda perhati kita, tetapi tanpa segan, tanpa silu, tanpa rasa bersalah sedikit pun, kita cakap perkataan-perkataan yang kotor, kita cakap perkataan-perkataan keji, kita cakap perkataan-perkataan. Dan bagaimana mungkin kita nak melahirkan remaja yang baik? Ya, Ibnu Abbas tak akan jadi baik kalaulah contoh Rasulullah tidak begitu mulia. Ya, yang kita sebut Ibnu Umar, kita sebutlah siapa pun sahabat Nabi Zubair bin Al-Awwam, mereka semua menjadi hebat sebab orang tua daripada mereka itu menjadi orang-orang yang hebat. Baik, kita tinggalkan dulu persoalan ini kepada orang-orang yang dah mula matang, orang yang dah mula dewasa, golongan syaikh, ya, lepas umur 40 tahun dah. Tetapi kita nak cerita lagi tentang bagaimana pengalaman kedua-dua tentang anak muda, tentang golongan remaja. Yang Ijaz sendiri. Okey. Sebelum kita nak bercerita di kesempatan petang asar ini,
Jom kita sama-sama membaca selawat. Tak kisahlah apa-apa, yang penting selawat. Ada satu selawat ni dinamakan selawat Fatimiyah. Bacaannya Kira macam tadi Ustaz kata healing-healing ni antara yang kita boleh amalkan bersama, insyaAllah. sebab Ika ada buat tesis. Oh ya, betul. Masa zaman universiti dulu Ika kan ambil jurusan Macam psikologi. lama sangat cara cakap tu kan. Macam lupa dah. Macam lama sangat. Punya baru 2 tahun sudah, 1 tahun sudah. Okey, tak apa. Astagfirullah, jiwa rasa dah tua. Dah share dah 40 ke atas. Okey, lepas tu. Jadi waktu zaman Ika belajar dulu Ika buat tesis pasal macam mana selawat ni boleh bagi kesan psychological well-being yang baik untuk student-student waktu COVID. So waktu sebelum diorang amalkan selawat tu, Ika kena ambil test dulu lah. So rata-rata daripada partisipan Ika tu memang diorang punya psychological well-being ataupun diorang punya level tu agak-agak negatif lah, maknanya tak bagus, tak elok, mungkin disebabkan tekanan COVID tu. Tapi selepas 2 minggu amal selawat Ibrahimiyah, Masya Allah, rata-rata partisipan tu semua ada positive result disebabkan selawat tu, Masya Allah. So selawat Ibrahimiyah, Masya Allah lah kan. Tapi ni ada satu selawat yang boleh juga kita nak, yelah kita nak selawat, mungkin ada nak cuba selawat ini, dinamakan selawat Fatimiyah. Bacaannya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Menyebabkan kita rasa rindu sangat dengan Rasulullah SAW, rindu sangat dengan bumi Madinah. Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sebenarnya bila sebut pasal Rasulullah SAW, okey, cakap pasal healing kan. Kalau tak healing tiba-tiba hilang pula kan. Masya Allah, macam ni. Kita ada sahabat tau. Sahabat kita ni dia mengalami depression, anxiety yang sangat dahsyat. Sebab bayangkan dia berkahwin dan berkahwin beberapa tahun. Sekali tu waktu subuh suami dia nak pergi ambil wuduk, nak solat lah. Sekali suami dia meninggal pada waktu itu. Dan waktu tu dia muda lagi, lebih kurang umur macam Ijaz juga. Ya, nak kata Ijaz muda lah. Kategori yang 18 tahun ke atas tu lah. Jadi dia anxiety lama sangat, nak jumpa orang takut, dia rasa macam resah gelisah. Sampailah dia belajar menunggang kuda dan juga memanah, ataupun kita panggilkan sebagai horseback archery. Dan dia kata jujurnya Ika, bila saya belajar horseback archery ni, dia datang balik dia punya confident diri. Sebab apa? Ketika kita belajar berkuda, kuda ni kalau kita lembik, kalau kita rasa takut, kuda akan membuli kita. Jadi bila kita menunggang kuda, kita akan membuatkan diri kita untuk rasa lebih yakin dan menjadikan diri kita sebagai seorang pemimpin. So untuk kita jadi pemimpin menunggang kuda tu, sebab ada kuda jenis memang tak dengar cakap, ada kuda yang jenis yang tak nak gerak-gerak, ada kuda kita tak suruh lari, dia pergi lari. Jadi bagaimana kita nak kontrol kuda itu? So kita sebagai seorang pemimpin dan juga remaja, pasti kita nak kontrol. Kalau kita nak jadi seorang pemimpin negara dan sebagainya kan, orang bawahan kita, follower kita nak manage perkara itu. Itu dari sudut berkuda. Banyak lagi lah dia punya kelebihan. Dan juga bila memanah pula, dia akan membawa kita untuk fokus dan juga doa serta tawakal. Sebab yang membuatkan kita panah tepat pada sasaran itu bukan semata-mata diri fokus kita, tetapi yang membawa panah itu tepat pada sasaran adalah Allah yang nak lencongkan tangan kita untuk tepat pada sasaran itu. Kita nak tambah? So macam memanah ni mengajar kita untuk banyak redha lah. Sebab kebanyakan daripada kita fikir macam okey, contohlah praktis memanah okey, kalau tepat pada sasaran, oh ni sebab usaha saya. Kita pernah rasa gitu. Bangga, lepas tu tersasar seterusnya. So guru kami banyak pesan, dia kata sebenarnya yang dapat
sasar pada target tu adalah bukan usaha kita semata. Yelah, betul, memang latihan betul-betul itu akan menghasilkan kesempurnaan, tapi sebenarnya itu semua adalah daripada rezeki daripada Allah. So samalah juga dengan zaman sekarang kan, cabaran anak muda sekarang mungkin dari segi sudut nak cari kerjanya susah, sebab sekarang ni ramai yang berilmu, ramai yang boleh bercakap, ramai yang boleh cari sumber daripada internet, tapi gurunya wallahu alam lah kan. So semua orang boleh ada kebolehan tu, mengakibatkan remaja-remaja ni rasa macam tertekan. Oh, aku pergi belajar tinggi-tinggi pun kesudahannya kerja tak dapat kan. Tapi itu yang berbalik kepada apa yang puan yang memanah ni, maknanya kita perlu usaha dan kena bersangka baik dengan Allah, sebab itu adalah rezeki daripada Allah. Janganlah kita awal sebab ana inda dhani abdi bi, Allah mengikut sangkaan hamba-ku. Belum kita usaha lagi kita dah bersangka-sangka dah. So itu antara benda yang memang sangat-sangat best, yang memang saya pun encourage anak-anak muda, sebab daripada kita duduk kat bilik main healing dengan handphone je, lebih baik kita ada spend time dengan adik-beradik. Sebab ramai sebenarnya yang join berkuda memanah ni adik-beradik, ada mak dengan anak pada umur 50 tahun. Dia 56 belajar dan juga berenang. So betul lah bila Nabi menganjurkan kita untuk belajar berkuda, memanah dan juga berenang, ini betul-betul memberi kita lebih positif, sebab kita kan bersukan keluar peluh, kita akan hormon baik. Yes. Dan kat situ sebenarnya bila masa kita tidak diisi dengan perkara yang bermanfaat, maka masa tetap akan diisi juga dengan perkara-perkara yang na'udzubillah min zalik. Ustaz nak merosakkan. Baik, Masya Allah. Apa yang saya dapat daripada apa yang dikongsi sebentar tadi kan, pertama sekali adalah kalau tadi kita kata akhirat ya, dan kemudian mengetahui hakikat dunia, kita kena tahu, kita kena dekat dengan Rasulullah. Itu yang dikatakan tadi. Kalau kita remaja, kita kena dekatkan remaja ataupun pemuda ataupun golongan belia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kena ada pengisian ya, sebab itulah Allah jadikan Nabi itu contoh ya, sebab akhirat itu satu benda yang kita tak nampak sekarang, benda yang gaib kan. Tetapi Nabi adalah satu benda yang kita nampak ajaran dia, nampak akhlak yang ditinggalkan kepada kita. Dan kerana itulah pada saya, apabila kita sedar tentang perkara ini, sebab kita tahu bahawa Nabi ini kita perlu kasih kepadanya, tu kita punya standard ya. Kalau kita nak tanya aku dengan Nabi ni standard sampai tahap mana ya, kena sayang ya, kena sayang. Kalau dalam hati kita tak sayang, sebab tu Nabi sebut dalam hadis tentang tidak sempurnanya iman seorang kamu. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih ya. Tak sempurna iman kamu sehingga aku menjadi orang yang paling dia sayang. Mengatasi dia sayang ibu ayahnya, mengatasi dia sayang anak-anaknya, mengatasi dia sayang pada mana-mana manusia lain. Dan kalau kita bertanya ya, sebab ramai orang perasan kan, saya ni sayang Nabi ya. Dan saya suka seni kata lagu tadi, sebab kenapa tiba-tiba bila kita sebut sayang, pengukur sayang bukan pada sayang, pengukur sayang adalah pada perasaan rindu. Sebab sayang tak boleh diukur, tetapi rindu boleh diukur. Ya, kita sayang Nabi, tapi tanya pernahkah rindu nak jumpa Nabi? Ada rasa nak rindu Nabi? Ya, kita rasa kita pergi ke Madinah, ya, kita pergi ke Madinah. Hatta malang hari ini kita dah pijak bumi Madinah, tetapi sebab kerana tak ada sayang, tapi kita tak kita sayang. Dalam lagu tadi ya, walaupun kita dah pergi ke Madinah, tetapi tak pun rasa lepas rindu kami pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Cuba bayanglah kalaulah Bilal bin Rabah saat diminta sebab tak mampu melihat hari-hari ketika berada di Madinah, apa yang ditinggalkan oleh Nabi, masjid Nabi, tempat mimbar Nabi. Perkara tersebut menyebabkan sakit bagi seorang perindu yang namanya Bilal bin Rabah kan, sehingga memilih untuk berpindah ke Syam ya, jauh kiranya pada ketika itu. Tetapi apa yang berlaku pada Bilal bin Rabah, Rasulullah datang dalam mimpinya. Dan apa yang Nabi tanya pada Bilal bin Rabah, apa yang Nabi sebut pada Bilal bin Rabah dalam mimpi Bilal bin Rabah pada ketika itu, Nabi kata, kekeringan apakah ini wahai Bilal? Artinya seolah-olah Nabi anggap dia yang jauh daripada Madinah itu sebagai satu bumi kering yang langsung, seolah-olah tidak rindu pada Rasulullah. Dan ketika Bilal bangun, dia tidak boleh berdiri melainkan menangis teresak-esak. Dalam tangisan itu dia packing barang dia dan bawa kaki dia untuk pergi ke Madinah Munawwarah. Kita baca sejarah ini. Ini kisah-kisah dahulu ya, yang kita dapati bahawa kena bawa balik ini kepada pemuda kita ya, kepada remaja kita, pada syabab kita. Namun semua yang dikasih sekalian, sebab daripada kasih itulah yang akan menjadikan kita ikut sunnah Nabi. Dan bila kita ikut sunnah Nabi, buahnya akhlak Nabi ya. Akhlak semua orang nak, tetapi proses untuknya kita tak nak buat. Kita nak buah durian, tetapi tak ada siapa dalam dunia ni
orang nak tanam durian, jangan harap kita akan dapat memakan buah durian yang sedap. Dan amat sedih sekiranya kita tak boleh faham bahawa kita dengan Nabi ni kena sayang. Namun untuk sayang, dia tak boleh lahir dengan paksaan. Kita tak boleh paksa seorang pemuda, seorang belia untuk menyayangi Nabi. Kita boleh bagi adalah kenalkan mereka pada Nabi. Dan inilah yang dibuat oleh para ulama sebenarnya, kenalkan manusia pada Nabi. Namun orang tak akan rasa nak kenal, kena lebih dahulu lalui satu proses lagi, menganggap pentingnya Nabi. Ya, menganggap pentingnya Nabi. Sebab itulah para ulama mereka begitu bersungguh, terutamanya bulan Rabiul Awal, sebagai satu asbab sehingga orang kata Nabi tu penting. Dan bila penting barulah rasa nak kenal. Bila dah kenal automatik akan sayang dan rindu. Bila rindu akan nak rasa ikut sunnah Nabi dan ikut akhlak Nabi. Dan tadi kedua Ija dan Ika, ya, jangan lupa Ija dan Ika sekarang ni apa NGO tadi nak bagi jagut supaya ramai boleh dengar apa tadi. Help me out. Okey, menyebutkan bahawa tentang pengisian tadi, kan, kalau kita cerita idea saja, baik, sekarang kita go pada pengisian, ya. Kita duk pegang handphone kita 24 jam dalam bilik kita. Wahai para pemuda, ya, banyak ditinggalkan oleh Nabi dalam bentuk aktiviti yang tadi kata apa dia, menunggang kuda, ya. Kalau biasa kalau kat KL dapat kat mana je? Maibs ada, Serdang, Gombak ada, Semenyih ada, Kesuma Stable, apa tu kita pergi mana, Cape Tavaho banyak juga tempat-tempat. Maknanya wahai ibu-ibu, ayah-ayah yang dengar ni, Masya Allah dah boleh plan dah, ya. Maknanya ada yang kadang-kadang beratap dalam bilik nak healing, tak jumpa dia punya ubat dia, maka sebenarnya kita buat sesuatu benda yang dekat dengan zaman Nabi, ya, yang Nabi sendiri lakukan perkara tersebut. Dan Nabi memuji para pemanah-pemanah kita, Nabi memuji penunggang-penunggang kuda kita. Jadi pujian itulah sebenarnya yang kita ambil dia kefahaman dia, ya. Dan mungkin selain daripada itu, kalau pun mungkin tak boleh sampai kuda, ya, mungkin boleh basikal, kan, cycling, ya. Jangan kita hadkan sangat sampai kita terlampau rigid, akhirnya Masya Allah berapa tempat je tadi, kan. Tetapi maknanya aktiviti yang kita ingat bahawa Nabi menyuruh aku supaya fokus, supaya aku dapat fokus pengendalian, bagi contoh. Kerana kenapa manusia itu kekal sakit? Sebab dia tak pandai untuk berfikir selain daripada apa yang dia sedang sakit. Saya selalu buat analogi macam ni, kan. Kertas apa tu, tisu paper tu, kan, kalau kita timbang sebenarnya ringan sangat, ya. Mama saya biasa buat kek, ya. Contohnya mama selalu buat kek, kan, dia pakai, kan, yang penimbang tu, kan. Kertas tisu tu kalau letak atas penimbang kek pun dia tak bergerak sebab terlampau ringan. Jadi cuba bayang kertas yang begitu, analogi, Ija nanti sampai salam pada mama, pada abah semua, ya. Cuba bayang, ya, kertas tersebut yang terlampau ringan tapi kita pegang macam ni selama sejam. Apa kemudian kita rasa beratnya tisu ni, kan. Pegang lagi 2 jam, pegang lagi 3 jam, pegang lagi 5 jam. Orang yang dalam masalah dia tak tahu nak lepas bila. Akhirnya Masya Allah, kalau tisu paper yang begitu ringan itu pun tak mampu kita pegang, apa tadi masalah hubungan rumah tangga, apa lagi masalah orang buat kat kita, orang kata, orang kutuk kita. Cara yang terbaik adalah bagaimana kita melepaskan dia sebentar. Kita tak tahu bila nak lepas. Tengah solat pun fikir, bangun tidur fikir, tak boleh tidur sebab duk fikir, kan. Dan kita kena ada aktiviti, barulah dia akan keluar melepaskan dia. Dan sebab itulah hikmah yang disebutkan tadi, ya. Jangan fikir, dia fikir. Duduk dalam bilik, kita janganlah fikir, kamu ni asyik fikir masalah. Memang dia tetap akan fikir. Dia kena ada satu aktiviti yang otomatis dia akan melepaskan sebentar, ya. Dan inilah yang kita sebenarnya indahnya hidup agama ni. Sebab tu agama tu adalah dinul amilin, ya. Innamal islamu dinul amilin. Masih kecil masih ingat lagi. Islam ni ialah agama bukan teori, bukan falsafah, tetapi agama praktik. Sebab once kita praktik, rupanya, ya, kita praktik. Kalau tadi Ika sebutkan, dia buat kajian tentang orang berselawat, bagi test selama 2 minggu, ya. Dan dia mampu merawat rupanya sebab dia berjaya meletak sebentar masalah, meletak
sebentar masalah dan kemudian diisi sebentar dengan sesuatu yang segar, yang hidup seperti zam-zam yang masuk dalam hati seorang manusia. Dan sebab itulah saya suka dengan apa yang Ija dan Ika kongsi pada petang ini, rakan usrah. Kenapa? Sebab kita kena ada kalau tadi lebih berat kita kata agendanya memasukkan ukhrawi, ya, memahami hakikat apa ni, duniawi. Tetapi jom kita go praktik ya, dan ini perlu disedarkan oleh semua lapisan mak ayah, ya. Tentu kena lihat tentang perkara ini. Sebab hari ni ya, Ija, Ika, ya, kita dapati kita dah bagi handphone ni anak sejak umur dia orang setahun 2 tahun, ya, dan mereka terikat kat sana, dan mereka tanpa kita sedar kita telah ajar mereka tak tahu bagaimana nak melepaskan sesuatu masalah, dan akhirnya kita sendiri sebenarnya yang sedang menyakit, mencedera, bahkan meracun orang-orang yang kita sayang, ya. Jadi baik, rakan usrah yang dikasih Islam, jam celik Ija, Ika, kita dah sampai ke penghujung. Rasa nak celik je tak dapat jam. Ya kan? Jadi nak tak nak kita kena berhenti dahulu. Terima kasih kepada masa, dan kita harap akan datang, ya, DJ Mona, kan, kita harapnya nanti kita panggil lagi, mungkin khusus pula kita cerita pasal kucing saja. Kan? Kita nak cerita pasal kucing saja. Sebab kadang-kadang rupanya bila melihat makhluk Allah lain, makhluk masalah kita selesai. Ya Allah, betul. Ya, kan? Jadi kalau betul-betul tu memang kita akan panggil satu hari nanti usrah kita, insya-Allah. Usrah kita tentang tajuk ni saja, insya-Allah. Satu masa tak apa. Jadi insya-Allah rakan usrah, pastinya kita datang nak berkongsi lagi. Usrah kita ialah bicara dan cerita keluarga sahaja, bukan satu benda yang memberatkan, tetapi satu benda yang kita nak masuk ke dalam muscle memory kita, sehingga masya-Allah benda tersebut menjadi praktik dan amalan. Okey, baik. Terima kasih kepada Ija. Confused dah. Terima kasih kepada Ustaz Hakim Aman. Ya, terima kasih Ika. Ya, alhamdulillah rakan usrah yang dikasihi, saya tak ada rasa apa yang saya nak kongsi pada petang ini. Namun tadi sebenarnya ketika saya macam biasalah menunggu di tempat menunggu sebentar tadi, saya sempat melihat bila kita cerita tentang mereka-mereka yang di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan saya jumpa satu perkara yang bukan rahsia tapi semua orang mengetahuinya. Kisah bagaimana seorang lelaki, Rashid Nikas, ya, pemilik PSG, kelab bola sepak yang terkenal di Perancis, ya. Baik. Apa yang saya nak kongsi rakan usrah yang saya kasih Islam sedikit saja, ya, pada petang Jumaat ketika kita mendengar dua bicara anak muda ini yang kemudian memberikan kita beberapa poin-poin untuk kita bincangkan bersama dan menjadikan bahawa kita tak boleh jauh daripada Nabi, kita tak boleh jauh daripada menyayangi Nabi, dan sayang takkan lahir tanpa kita kenal Nabi, dan kenal takkan terbina daripada kita rasa Nabi itu penting dalam hidup kita. Kenapa tiba-tiba saya rasa terpanggil untuk menyebut nama ini, ya, seorang yang ketika kita tahu Perancis sebuah negara sekular tulen, yang sekular ini lahir daripada mereka, dan pihak pemerintah telah meletakkan satu peraturan, sesiapa yang memakai tudung, yang niqab, ya, maka dia akan ditangkap serta-merta dan dia akan dihadapkan ke mahkamah dan akan membayar satu denda yang tinggi. Rakan usrah yang dikasihi sekalian, ada seorang hamba Allah yang namanya adalah Rashid Nikas ini. Apa yang dia buat? Dia telah memberitahu kepada semua yang ditangkap bahawa seluruh bayaran denda untuk membayar denda kerana memakai niqab dibayar oleh beliau. Dan dan zakat yang saya lihat sampai pada hari ini lebih daripada 1 juta euro daripada duit poketnya semata-mata, dan berkata, wahai wanita muslimah, tutuplah aurat kalian, pakailah tanpa rasa takut, dan setiap sen yang kamu kena, setiap ratus yang kena bayar, ada hamba Allah yang duduk di belakang kamu. Dan dibuat sampai pada hari ini
ini semata-mata kerana apa? Sebab dia kata, tidak jadi masalah untukku, seluruh hartaku habiskan untuk agama ini, untuk supaya ada di kalangan muslimah dapat melaksanakan apa yang mereka patut laksanakan dalam kehidupan. Seorang hamba Allah, para ulama di sana kata, seorang lelaki tenaganya seperti satu negara untuk melakukan dan membina agama. Alangkah indah sekiranya kita ada sumbangan yang kita berikan untuk agama ini. Alangkah indah kita bermula dengan diri kita dan keluarga kita. Toleh pada anak-anak yang kita sayang, letakkan mereka itu, agar mereka itu dekat dengan agama dan dekat dengan Rasulullah. Ayuh, masa terus berjalan, usia kita akan kita tinggalkan. Kita akan jadi kian tua dan kian tua. Namun soalan, apa yang kita buat untuk agama kita? Itu persoalan yang marilah kita jawab dalam kita membincangkan contoh-contoh para pemuda yang ada di sekitar Nabi SAW. Alaihissalam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas kongsian untuk petang ini, remaja di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah semoga bermanfaat kepada para pendengar, dan juga terima kasih kepada rakan usaha di Konti IKIM, Puan Liza binti Helmi, Syed Nur Hazwani, Afika binti Helmi untuk petang ini. Mungkin ada yang bertanya juga untuk waktu ini, bagaimana kita nak tahu aktiviti, ada media sosialnya dan sebagainya. Bagaimana tu nak dapatkan? Okey, saya Heliza Helmi, boleh search dekat Instagram Nur Heliza Helmi, di TikTok Heliza Helmi, dan untuk Hazwani Instagram saya Hazwani Helmi, Twitter Hazwani Helmi, TikTok Hazwani Helmi, semua Hazwani Helmi. Senang lah saya. Oh, di YouTube kita ada The Helmis. The Helmis, dan juga kalau kucing Help Meow. Dan untuk kita macam bisnes untuk tudung yang nak, untuk aurat cerita tadi tu cukup memberi kesan, sebab kita memang ada tengah buat tudung yang labuh sampai ke buku lali. Memang tudung sampai tengah pakai. Kita pakai ni dengan nikah, tutup terus semua. Boleh follow The Helmis Official. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan bersama Ustaz Zuramli, semua Zuramli _ Amrazali. InsyaAllah. Cari Google je kan. Alhamdulillah. Dan terima kasih banyak-banyak, dan untuk waktu ini mohon Ustaz untuk pimpin doa la'alla saat ijabah insyaAllah. Tafadhal Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal dhakirin, hamdal taibin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا، ويسر به أمورنا، وعظم به أجورنا، وحسن به أخلاقنا، ووسع به أرزاقنا، واشفي به أمراضنا، ونور به قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل يا الله جمعنا هذا جمعا مرحوما. Jadikanlah ya Allah usrah kami pada petang ini ya Allah sebuah usrah yang benar-benar Engkau berikan rahmat kepada kami ya Allah. Wahai Allah, sekiranya Engkau tidak memberikan belas kasihan daripadamu ya Allah, nescaya kami akan lalai dan lupa ya Allah. Kami akan melakukan dosa kepadamu ya Allah, maka kami akan menzalimi diri kami sendiri dan makhlukmu yang lain ya Allah. Maka kerana itu ya Allah, setiap hari yang Engkau berikan pada kami, yang Engkau pinjamkan usia ini ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Pada setiap hari yang kami lalui ya Allah, berilah kami rezeki yang baik ya Allah. Tidak ada ialah kami melalui hari ini melainkan amal yang kami lakukan ini Engkau terima ya Allah. Allahumma ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kepada hamba-Mu yang memohon kepadamu ya Allah, Engkaulah sebaik-baik Tuhan ya Allah. Kerana setiap saat kami diberikan kurnia daripadamu yang tidak pernah putus ya Allah. Dan lihatlah kepada wajah kami ini ya Allah, pendosa yang sering melakukan dosa ya Allah. Engkaulah sebaik-baik Tuhan kepada kami. Kami adalah seburuk-buruk hamba kepadamu ya Allah. Ya Allah, banyak daripada waktu kami lalai untuk mengingatimu ya Allah. Banyak daripada masa kami melakukan kederhakaan kepadamu ya Allah.
kalangan anak-anak kami ya Allah, para remaja kami ya Allah, pemuda dan belia kami ya Allah, bahkan orang-orang dewasa ya Allah yang menanggung kesakitan daripada beban dunia ini ya Allah. Ajarkanlah kami tentang hakikat akhirat ya Allah. Ajarkanlah kepada kami hakikat akhirat yang berharga itu ya Allah, sehingga kami tahu bahawa dunia ini tidak ada nilai sedikit pun di sisimu ya Allah, dan kami jadikan dunia sebagai asbab untuk kami dapat kemenangan di hari akhirat nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang, jadikanlah saat ini ya Allah kami mendadah tangan ya Allah. Ada di kalangan kami yang terbelenggu dengan masalah kewangan yang menyakitkan ya Allah. Berilah kekayaan kepada kami dengan kekayaan daripada sumber yang halal sebaik-baiknya ya Allah, dan berkatlah rezeki itu buat kami ya Allah. Wahai Allah, ada di kalangan kami yang sedang jauh dan terjarak dengan orang-orang yang kami sayang. Ada mak-mak yang sedang menangis kerana anak kian jauh. Ada ayah-ayah yang keadaan bersedih kerana anak-anak mereka kian tidak menghiraukan mereka. Wahai Allah, jadikanlah waktu ini ubat untuk anak-anak itu supaya mereka kembali kepada ibu dan ayah mereka ya Allah. Wahai Allah, satukanlah hati kami dan orang yang kami sayang dengan ikatan yang sebenar kerana-Mu ya Allah. Kerana sebenarnya tidak ada yang mengikat tali itu melainkan hanya Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami kebaikan di dunia ya Allah. Akan datang satu waktu kami tidak mampu menadah tangan sebegini ya Allah, kerana tangan kami telah terbungkus dan dikafankan ya Allah. Wahai Allah, kami tidak mampu lagi melihat Al-Quran kerana mata kami telah tertutup ya Allah. Untuk waktu itu ya Allah, tolonglah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Allahumma ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram, tuliskanlah setiap yang menadah tangan waktu ini ya Allah, namanya telah tercatat dalam pintu syurga-Mu ya Allah. Jangan ada walau seorang di kalangan kami dan orang yang kami sayang ya Allah, nama-nama kami rupanya tertulis di pintu neraka Jahannam ya Allah. Jauhkanlah itu daripada kami ya Allah. Wahai Allah, doa kami petang Jumaat ini ya Allah tidak akan sampai kepadamu ya Allah, sehingga kami mendoakan ibu dan ayah kami ya Allah. Angkatlah derajat ibu kami ya Allah, angkatlah setinggi darjat ya Allah, kerana pada bila masa pun kami tidak pernah mampu membalas kebaikan dan jasa mereka buat kami ya Allah. Wahai Allah, kami tidak pernah membilang kesukaran ayah kami membesarkan kami satu masa dahulu ya Allah. Angkatlah darjat mereka ya Allah. Wahai Allah, andai mereka Engkau telah panggil ke alam barzakh, rahmatilah mereka di sana ya Allah. Lapangkanlah hal-hal buat mereka ya Allah. Berilah haruman syurga buat mereka di alam sana ya Allah. Wahai Tuhan kami, sekali lagi ya Allah, berilah kami kebaikan dunia, berilah kami kebaikan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Ramli Muhammad Razali, nakib kita untuk petang ini, atas pimpinan doa sebentar tadi. Jazakallah ana kull khair Ustaz. InsyaAllah banyak lagi perkongsian yang kita nak bawa ke minggu hadapan. Terima kasih juga kepada Heliza Hazwani. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dan untuk waktu ini kita tutup Usrah Nurani dengan doa tasbih kafaratul majlis wa salatul asr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada para pendengar, dan untuk anda untuk rancangan Usrah Nurani, insyaAllah ada ulangan pada setiap hari Ahad jam 8 pagi. Dan bersama para pendengar, selamat berhujung minggu, dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. Rawatan Terima kasih. pengisian Inspirasi Infuriah Islam, semuanya di IKIM. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Marilah kita berselawat ke atas
junjungan Nabi Muhammad. Setiap detik, setiap saat bibir mengucapkan kalimah Allahumma salli ala Muhammad. Marilah kita berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad. Nanti apabila di akhirat insya-Allah moga selamat mendapat rahmat dan juga syafaat. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك صلى الله على محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا رسول الله، يا حبيب الله، beruntungnya kami dirindui-Mu, walau tidak pernah bersua, tidak pernah Kau lupakan pada kami. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami juga terlalu merindukanmu. Ya Allah, kami terlalu ingin bersama Rasulullah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih Peter. Ya, berita gembira kepada semua peiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Wang iklan adalah terhad. Bertakluk kepada permaran syarat. Itu ada 60 lebih cabangnya dan madu adalah salah satu cabang iman. Hadis pada setiap malam dari bulan Ramadan sampai hadis bulan itu lalu Jibril berbicara kepadaku, maka saya hafal apa yang dikatakannya. Aisyah radhiyallahu berkata,
tak sanggup tahan buat selamanya. Sebaiknya aku mempunyai rencana, dan aku sedia, aku rela melukakan segalanya, dan aku sudah berubah. Bagi menghargai sokongan anda sepanjang 22 tahun Radio IKIM bersiaran, kami ingin menghadiahkan wang tunai sehingga RM15,000. Jadi pemanggil bertuah dengan kata laluan Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Jawab dan menang wang terkumpul dalam segmen Warna Pagi dan Destinasi setiap hari Isnin hingga Jumaat. Sertai kuis inspirasi di Radio IKIM. Dengar isyarat memanggil, beri kata laluan Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Jawab
menjawab soalan. Jika berjaya menjawab dengan tepat, wang tunai menjadi milik anda. Jika tidak, wang akan digandakan ke segmen berikutnya. Selamat ulang tahun Radio IKIM ke-22. Anda adalah inspirasi kami. Masjid-masjid di Makkah. Antara masjid yang ada di Makkah termasuklah: pertama, Masjid Ar-Raya yang terletak di utara Makkah, dan di sebelahnya terdapat sebuah menara yang dikenali sebagai Menara Abu Sama. Rasulullah SAW dikatakan pernah mendirikan salat di masjid ini. Dikatakan juga bahawa masjid ini dibina oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Perluasan masjid ini disempurnakan pada tahun 1404 Hijriah. Kedua, Masjid Al-Mukhtaba yang terletak berhampiran dengan tempat kelahiran Rasulullah SAW di Suqul Lail. Diceritakan bahawa Nabi SAW pernah bersembunyi di dalam masjid ini daripada kaum kafir Quraisy. Pada bulan Rabiul Awal, banyak orang datang menziarahi masjid ini sebagaimana mereka menziarahi tempat-tempat yang lain. Ketiga, masjid yang tidak bernama. Masjid ini terletak berhampiran dengan semenanjung Tanah Arab menurut suatu pendapat, iaitu di kawasan Tanah Rendah, Kota Makkah. Rasulullah SAW dikatakan pernah menunaikan salat maghrib di sini, dan ini tertulis pada 2 buah batu yang terdapat di situ. Keempat, Masjid Ibrahim Al-Qabsi yang terletak di Jabal Abu Qubais. Kelima, masjid yang dinisbahkan pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang terletak berdekatan dengan Telaga Maji. Masjid ini dikatakan merupakan sebahagian daripada rumah Abu Bakar yang dikenali sebagai Darul Hijrah. Dari rumah inilah Abu Bakar keluar semasa berhijrah ke Madinah. Terdapat beberapa buah masjid lain yang terletak di luar kota Makkah. Antaranya ialah Masjidul Bai'ah atau Masjidul Jin. Diceritakan bahawa golongan jin telah berbai'ah dengan Rasulullah SAW di masjid tersebut. Sebuah lagi masjid ialah Masjidul Ijabah yang terletak di laluan perjalanan orang yang berkunjung ke Mina. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Sesali segala yang berlaku, azamku kembali taat padamu, sujud padamu aku tunduk, melayu mengharapkan keampunanmu. Manusia tak terlepas dari
IKIM bersiaran. Kami ingin menghadiahkan wang tunai sehingga RM15,000. Jadi pemanggil bertuah dengan kata laluan Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Jawab dan menang wang terkumpul dalam segmen Warna Pagi dan Destinasi setiap hari Isnin sehingga Jumaat. Sertai kuis inspirasi di Radio IKIM. Dengar isyarat memanggil, beri kata laluan. Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Jawab soalan. Jika berjaya menjawab dengan tepat, wang tunai menjadi milik anda. Jika tidak, wang akan digandakan ke segmen berikutnya. Selamat ulang tahun Radio IKIM ke-22. Anda adalah inspirasi kami. Assalamualaikum, saya Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Sungguh mengejutkan, 20 tahun tanpa masjid bagi penduduk di kawasan Lestari Perdana. Mari berwakaf kepada pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permai Seri Kembangan Selangor. Hubungi Hafiz 012-650-2312 atau Syahril 019-324-4985. Kunjungi Facebook Masjid Lestari Perdana atau laman sesawang masjidlestariperdana.com. Sekarang lihat hati. Yang betul, sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Adakah langkahku lemah menempuh jalan hidup di dunia, namun hati selalu percaya indah manis kerana pahitnya. Ku aturkan doaku, tekadku, langkah
inspirasi, inforia, Islam, semuanya di IKIM. Allah. Dan nasibah yang pada ketika itu dalam perancangan mereka awal adalah mereka hanya membekal minuman kepada mereka yang dah dalam peperangan ketika perang yang sangat panas pada ketika itu. Mereka datang untuk tujuan itu. Mereka adalah pasukan yang membantu sekiranya ada yang luka. Mereka bukan pergi untuk sanggup dilukai. Mereka hanya untuk membantu mereka yang luka. Mereka adalah orang yang memberikan minuman-minuman. Tetapi apa yang berlaku tidak seperti apa yang mereka rancang. Rasulullah terpisah daripada kelompok besar tentera Islam yang mengejar tentera musuh yang kemudian mereka dikepung akhirnya. Yang tinggal Nabi hanya beberapa orang pada ketika itu. Dan pada saat inilah saya ingin bercakap kepada kita semua dan dengarlah bicara ini sebab kita lihat mata Nabi memandang seorang wanita. Ketika Nabi jatuh dan pertahanan benteng Nabi pada ketika itu, mereka duduk membenteng Nabi dan Nabi berada di tengah-tengah tersebut. Namun dalam gawatnya bersangatan seorang lelaki kafir Ibn, yang dikatakan namanya adalah saya tak ingat namanya, Ibn Qaimah sebagai contoh. Dia mampu lolos di celah itu menyebabkan antara dia dan Nabi cukup jauh untuk dia melipas Nabi dan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rakan usrah yang saya kasih sekalian, dengan cepat marilah pada petang Jumaat penuh berkat. Kita sakit, kita rasa derita dengan pelbagai ujian. Ketika inilah nasibah datang masuk dan merempuh pasukan itu. Dan saat itu dia sendiri yang berperang tanding dengan lelaki Quraisy ini. Bagaimana mungkin seorang wanita mampu dengan yang hanya datang untuk membekal minuman dengan seorang lelaki Quraisy yang memakai seluruh pakaian baju besinya dengan pedangnya. Tetapi wanita di mata Rasulullah ini, dialah yang bangkit mengangkat pedang yang dicapai daripada mereka yang tumbang pada ketika itu. Apakah wanita ini dapat pada tubuh dia? Lipasan demi lipasan pedang tersebut menepak sehingga hampir putus tangannya. Dan satu benda yang ditunjuk, lipasan tersebut tepat kena pada lehernya, dan kemudian darah mengalir begitu banyak. Nabi SAW dalam keadaan jatuh pada ketika itu dan melihat seorang wanita yang jatuh pada ketika itu, Nabi mendoakan syurga untuknya. Peristiwa ini dikenal akan uswah yang dikasih sekalian. Wanita yang sakit, wanita yang dilukai, anda di mata Rasulullah seperti Rasulullah melihat nasibah yang sakit, tetapi mempertahankan maruahnya, mempertahankan akidah dan iman yang ada dalam dadanya. Lantas jadilah seperti nasibah saat waktu panjang kemudiannya, cucunya tidak ada seorang yang melainkan dibuka jubahnya, dan lihatlah dikata, dan mereka menangis meraung melihat betapa dalamnya luka tersebut. Tetapi nasibah dengan penuh bangga berkata, inilah tetakan kerana hanya aku mempertahankan Rasulullah. Rakan usrah yang dikasih sekalian, saat Rasulullah dekat dengan kita, sama dekat dengan solat kita, Assalamualaikum ya Rasulullah. Pandangan Rasulullah pada kita semuanya adalah merupakan pandangan untuk kita mendapat redha dari Allah. Maka janganlah pejamkan pandangan itu. Janganlah kita tidak dipandang oleh Rasulullah. Dan wanita, alangkah mulianya anda di mata Rasulullah, terutama mereka yang sedang sakit dan diuji. Anda sangat dekat dengan Nabi. Allah sangat menyayangi. Semoga dapat kebaikan kepada kita semua usrah kita pada petang ini. Dan Allah lah yang maha pemberi, Allah lah yang maha penjaga, dan Allah lah yang maha penyayang.